Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada pelajaran bahasa Arab, iaitu tajuk cara hendak menyebut huruf sin, shin, sod dan dot. Okey, jadi macam pelajaran sebelum-sebelum ni kita telah belajar cara bacaan dan cara penulisan untuk huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan za, ra, zai. Jadi hari ni kita akan masuk selepasnya lah. Okay, so nama Ustaz boleh buka muka surat 12. Jom kita sama-sama menyebut huruf sin. Okay, baca sama-sama dengan Ustaz daripada atas ke bawah. Sa, si, su, sa, si, su. Okay, ini panjang san, sin, sun. Okay, ini tanwin, iaitu 2 baris atas, 2 baris di bawah, 2 baris di hadapan. Yang kita telah belajar dalam subjek tajwid, betul tak? Okay, terus as, is, us, asa, isi, usu. Okey, itu ialah cara ataupun sebutan huruf sin bagi baris ataupun ada tanda-tanda yang telah disediakanlah. Okey. Nak Ustaz boleh baca contoh di bawah. Contoh kalimah di bawah berpandukan apa yang telah kita praktis dekat atas tadi. Okey, boleh cuba baca di hadapan mak ayah perkataan-perkataan di bawah ni. Okey, cara sebutan yang betul lah. Okey, untuk penulisan huruf sin, kita boleh tengok huruf sin jika berada di hadapan, tengok yang warna biru ni. Jadi bila huruf sin berada di awal perkataan, cara penulisannya ialah begini. Okey, iaitu kita akan baca, kita akan tulis daripada awal. Tengok yang pertama ni, daripada sini, daripada atas ke bawah. Kemudian yang kedua dan lengkungan yang ketiga tak perlu besar, tak perlu seperti yang asal kan. Kita tengok besar kan lengkungan yang ketiga, tapi untuk penulisan yang berada di awal huruf sin, yang lengkungan ketiga tak perlu dibesarkan. Kita tengok juga untuk huruf sin yang berada di tengah perkataan, tengok warna pink ni. Okey, itu ialah cara penulisan huruf sin yang berada di tengah-tengah perkataan. Kita boleh tengok daripada sini tau. Okey, daripada sini lengkungan dia. Okey, buat 3 juga lekuk, 1, 2 dan 3. Sama juga, tak perlu dibesarkan lengkungan yang ketiga sebab berada di tengah-tengah. Huruf sin berada di tengah-tengah. Untuk apa dikecilkan? Untuk disambungkan dengan huruf selepasnya. Okey, kalau huruf sin yang berada di akhir kalimah, lain pula cara penulisannya. Okey, boleh tengok yang warna hijau ni. Okey, nampak? 1, lengkungan kedua dan lengkungan ketiga dibesarkan. Sebab apa dibesarkan? Sebab dia telah berada di akhir kalimah. Dia ada di akhir perkataan, jadi tidak ada huruf yang hendak disambungkan selepas tu. Jadi kita besarkan lengkungan yang ketiga. Okey, begitulah cara penulisan huruf sin. Okey, boleh tengok contoh jika dia berada di perkataan. Cuba tengok huruf sin ni berada di awal. Okey, cara penulisannya begitu. Lengkungan yang ketiga ni tak perlu dibesarkan. Sebab apa? Untuk disambungkan ke huruf selepasnya. Sujud. Okey, sujud. Okey, tengok yang huruf sin yang berada di tengah pula. Tengok cara penulisannya pun sama. Okey, 2 lekuk dan lekuk yang ketiga kecil saja. Okey, hisabun. Tengok yang ketiga yang terakhir, habsun.
penulisan sin yang berada di akhir kalimah contohnya ialah begini. Kita boleh tengok cara penulisannya. Okey, cuma disambungkan dengan huruf sebelumnya iaitu huruf ba. Jadi penulisannya tetap sama untuk huruf sin yang berada di akhir. Yang berubah yang kalau penulisan yang berada di awal dan di tengah saja. Okey, itu ialah cara penulisan untuk huruf sin. Boleh tengok muka surat 13 cara penulisan huruf shin ataupun huruf shin pula. Okey, huruf shin cara bacaannya lain lah. Cuma cara penulisannya sedikit sama seperti huruf sin tadi. Cuma kita kena tambah titik 3 dekat atas. Penulisannya tetap sama. Kan lekuk dia 1, 2, 3 kemudian letak titik 3. Itu untuk huruf shin. Tadi sin, ni shin ataupun sha. Okey, tengok penulisan dia. Yang pertama kita buat garis di yang bawah ni. Kalau dia berada di tengah kalimah, letak titik macam biasa. Kalau huruf shin berada di akhir kalimah, penulisannya seperti yang asal, cuma disambungkan dengan huruf sebelumnya. Boleh tengok contoh dekat bawah. Okey, syajarun. Tengok penulisan huruf shin dia. Ekor yang lengkungan yang ketiga ataupun ekor dia yang ketiga tu kecil. Sebab apa? Untuk disambungkan dengan huruf selepas. Okey, tengok pula jika huruf shin berada di tengah pun sama juga. Dua lekuknya yang besar dan lekuk yang dekat akhir kecil saja, cuma kena tambah titik untuk bezakan sin dengan shin. Teruskan pada yang seterusnya, huruf shin. Okay, huruf shin yang berada di akhir penulisannya sama saja, cuma disamakan dengan huruf sebelum dia. Okay, jadi hashishun. Bacaan yang pertama. Okay, bacaan huruf sya, huruf shin. Kita boleh tengok dekat atas ni. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Okay, shan, shin, shun. Ash, ish, ush. Asha, ishi, ushu. Baik, itu ialah huruf cara bacaan dan cara penulisan untuk huruf sin dan shin. Jadi anak murid ustaz boleh ikut cara bacaan ustaz tadi. Okey, tengok muka surat yang seterusnya. Huruf sa. Sa, sa, si, su. Okey, tambahan huruf mad. Sa, si, su. Son, sin, sun. Aus, ius, us. Aussa, iusi, usu. Okey, itu ialah cara sebutan untuk huruf sa. Penulisannya pula kita boleh tengok kat sini. Okey, cuma satu langkah saja kita tarik. Tengok daripada hujung arrow ni, kita tarik pusing, buat lengkungan, pusing, tarik ke belakang. Itu untuk huruf sa yang berada di awal. Jika huruf sa yang berada di tengah, kita kena buat lebihan sedikit di depan dia. Ni tak ada kan, sebab dia di awal. Jika huruf sa berada di tengah, kita kena buat lebihan sedikit untuk disambungkan dengan huruf sebelum dia tadi. Kemudian kita buat satu lengkungan pusing. Kemudian ekornya kecil saja sebab kita nak sambung dengan huruf lain pula. Untuk huruf sa yang berada di akhir pula, akhir kalimah, kita kena buat lebihan ni untuk disambungkan dengan huruf sebelum dia. Buat kepala dia dan ekor dia seperti biasa. Nampak lengkungan besar. Sebab apa? Sebab dia berada di akhir. Dah tak ada huruf nak disambungkan dah. Jadi kita kena buat ekornya besar lah seperti biasa. Boleh tengok dekat contoh bawah ni.
Untuk huruf sa yang berada di awal kalimah, warna biru ni. Sudur. Okey, huruf sa dia berada di awal dan ekor dia kecil je. Sebab apa? Untuk disambungkan dengan huruf selepas dia. Okey, tengok pula contoh huruf sa yang berada di tengah-tengah. Hasa. Okey. Yang berada di akhir takhassusun. Okey, itu ialah penulisan huruf sa. Huruf dha juga sama seperti biasalah. Okey. Okey, huruf dha seperti biasa. Okey. Okey, huruf dha. Huruf dha pula cara bacaan dia dha, di, du. Okey. Cara bacaan untuk yang panjang dha, di, du. Okey. Untuk huruf huruf tanwin don, din, dun. Okey, jika huruf dha yang mati au, id, ud. Boleh ulang? Ad, id, ud. Jika huruf dha ada tanda sabdu pula, kita baca adda, iddi, uddu. Okey. Anak murid ustaz boleh baca yang bawah ni, contoh bawah ni bersama ibu bapa lah ya. Okey, tengok yang contoh penulisannya tetap sama seperti huruf sa tadi. Huruf sa kita buat kepala macam ni juga jika berada di awal. Tapi beza huruf dha dengan huruf sa, huruf dha kita kena tambah titik. Okey, satu titik di atas. Jadilah huruf dha. Okey, ini cara penulisan jika huruf dha di tengah dan di akhir beginilah. Okey, kita kena ada lebihan kat sini untuk disambungkan dengan huruf sebelum dia. Okey, boleh tengok dekat contoh kat bawah duha, huruf dha dia. Tengok penulisan huruf dha dia macam mana. Ekor dia kecil, sama seperti huruf sa tadi, cuma tambahan titik. Okey. Yang huruf dha berada di tengah pun sama juga penulisannya begitu, cuma kita kena tambah lebihan tu lah untuk disambungkan dengan huruf sebelum dia. Hudurun. Okey. Dan yang terakhir huruf dha yang berada di akhir kalimah. Okey, kita tulis seperti biasa, cuma kena ada lebihan sikit untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya. Lebihan tu. Okey. Itu ialah cara untuk menyebut dan menulis huruf sa, sin, shin, sad dan dad. Jadi anak murid ustaz boleh praktis baca dengan betul dan tulis dengan sempurna insya-Allah. Dan itu saja untuk pelajaran bahasa Arab hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.